Okay, Dr. Faisal, kita boleh start? Dr. Faisal ada? Kita boleh start sekarang? Dr. Fahana dengar suara saya? Dengar. Okay, saya ingat saya cakap seorang. Okay, Dr. Faisal, okay, kita boleh start? Tu Faisal dia mute tu. Dr. Faisal mute punya ni, mute mic. Hello, Kita boleh start sekarang ya? Saya boleh mulakan sekarang? boleh? Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua, semua pensyarah yang hadir. Terima kasihlah kepada yang hadir semua. Okay, jadi seperti yang kita tahu, petang ini adalah sesi terakhir, topik untuk Free 2021 yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Faisal Ahmad Basir yang bertajuk Embracing Different Dimension of Online Assignment. Topik yang sangat menarik bagi saya kerana Dr. Faisal akan bercerita apakah assignment yang kita boleh buat ketika online class. Sebelum ni kita tahu kita ada macam-macam assignment kita boleh bagikan dalam bentuk soalan kan. Tapi di hari ini Dr. Faisal akan berkongsi lah apakah assignment yang menarik yang kita boleh share lah kepada kawan-kawan. Macam kita tahu masa tahun 2019 kita tak perlu nak fikirkan tentang online sangat kan. Ada pensyarah yang telah guna online. Macam saya sendiri, saya hanya macam ambil tahu sikit je lah. Lepas tu saya tak amalkan lah. Jadi bila dah masuk 2020 kita dah start untuk berfikir lah, orang kata bertungkus lumus berfikir apakah aktiviti, assignment yang kita perlu buat untuk online class ni. Dan untuk speaker kita pada hari ini, Dr. Faisal, sebelum COVID-19 lagi, Dr. Faisal ada laksanakan beberapa aktiviti lah yang orang kata berbeza lah bagi saya. Kalau contoh saya cerita sikit lah kat sini. Ini untuk before online lah, sebagai macam games, Dr. Faisal ada buat games and then explorers yang saya rasa macam menarik lah untuk tarik pelajar untuk belajar kan, betul tak Dr. Faisal? Tapi sekarang kita dah masuk pada online, jadi bila kita masuk pada online mungkin agak berbeza sedikit lah pelaksanaannya, tapi tetap boleh digunakan lagi kan benda yang sebelum COVID tu. Mungkin Dr. Faisal akan share lah sebentar lagi. Jadi tanpa kita lengahkan masa lah, persoalan sekarang Dr. Faisal, apakah assignment yang agak sesuai lah untuk kita laksanakan ketika online class. Jadi tanpa memakan masa, saya menjemput Dr. Muhammad Faisal lah untuk berkongsi pengalaman beliau. Boleh? Terima kasih kepada Dr. Nurul Aini dan terima kasih kepada Dr. Norma Alias kerana memberi peluang untuk saya memberi sedikit perkongsian mengenai online assignment. Sebelum ni pun saya dah mula buat, kita panggil active learning, tapi secara fizikal lain, secara online kita dapati lain. Memang agak mencabarlah selepas yang 2019-2020. Semester 2 kita dah start dah, selepas half sem kita dah start MCO, kita dah mula mengajar online. So izinkan saya untuk share screen. Boleh nampak skrin saya tak? Boleh nampak. Suara saya dengar? Tak double Bagi saya clear lah participant, Okay. So ni tajuk saya, Embracing Different Dimension of Online Assignment. Jadi saya hanya kongsi satu je jenis assignment yang boleh diberikan kepada pelajar. Jadi ini adalah table of content. So saya akan cover introduction, description of assignment, preparation planning, macam mana kita nak plan untuk dapatkan idea, and then meeting and discussion ni adalah lebih pada macam mana student tu buat meeting, and then reflection tu apa yang pelajar dapat daripada assignment ni. And then so kat sini saya nak tunjuk poster lah. Assignment saya adalah berkaitan dengan poster. Saya pernah share dengan rakan-rakan saya juga semasa saya buat assignment ni. Bila pelajar bagi hantar assignment tu kat saya ada share juga dengan rakan-rakan team saya yang
mengajar sekali dengan subjek yang sama. And then some remarks, some feedback daripada EPP dengan SEO. And saya ada beberapa future assignment juga yang saya ingin buat nanti. Kalau diberi peluang lagi untuk saya jadi speaker, saya akan share future assignment tu. Hasil daripada future assignment. So introduction. Jadi biasa je lah pensyarah kita ada masalah dalam nak bagi assignment yang berlainan. Biasanya assignment yang biasa adalah kita ambil soalan daripada tutorial, kita ambil soalan daripada pasir, kita ambil soalan daripada mana-mana, and then kita cuba ubah soalan tu dan kita berikan kepada pelajar, dan pelajar tu hantar balik kat kita dan kita tanda A1, M1, K1, segala yang normal. Okay. Jadi pada saya okay, tak no problem. Jadi kalau pensyarah yang takut nak mulakan active learning, jangan takut, boleh contact saya, ataupun selepas presentation ni maybe kamu ada idea nak buat. So what are the challenges faced by lecturers? Okay, seperti saya cakap tadi, biasanya pensyarah takut nak cuba benda-benda baru. Kita ada dua jenis assessment. So kita ada formative dengan summative assessment. Seperti yang kita dah tahu, free yang lepas, Dr. Zarina dah jelaskan tentang formative dengan summative assessment. So saya just ulang saja, formative assessment is a part of the instructional process. Summative assessment used to determine a particular point in time what student know and don't know. So assignment adalah formative assessment. Okay, quizzes adalah formative assessment. Yang mana assessment tu boleh buat banyak kali. Biasanya formative assessment ni untuk membantu pelajar. Kalau quiz dia rendah, kita boleh bagi lagi di quiz. Ataupun kita buat 5 quiz, kita ambil 3 yang terbaik. So memang formative assessment ni untuk bantu pelajar. Jadi jika kamu nak buat quiz atau nak buat assignment biasa, tak ada masalah. Tapi yang saya nak tunjuk adalah assignment yang berbeza. Jadi antara contoh-contoh formative assessment adalah observation, creating T-chart, main diagram, homework, writing, help teacher modify future lesson planning. So dia lebih tak rigid sangat. Okay. And then kita senang nak bagi markah. Jadi kalau kita tengok beberapa CI, ada course, ada subjek, dia bagi 5% je assignment. Okay. Ada yang 10% assignment, tak ada masalah. So 5% ni maksud you boleh bagi 10 markah, you boleh bagi 20 markah, tak ada masalah. So macam mana pun dia akan reduce to 5% ataupun 10%. Kalau 10% maybe markah assignment 20. Kalau nak senang kira lah dalam IOBE nanti. Okay. Okay, so objektif untuk presentation ni adalah to show example of online assignment. Saya hanya tunjuk satu, tapi mungkin kalau ada masa lebih, saya akan share apa yang saya dah buat yang lepas. Okay. To evaluate the assignment using rubric, okay. Kita ada masalah bila kita nak buat assignment yang macam lain daripada lain, kita kena sediakan rubrik. Jadi bila ada rubrik, bila kamu dapat rubrik, jadi kamu senang hati sebenarnya. Bila tak ada rubrik yang kita kial, macam mana aku nak menanda assignment yang jenis game lah, jenis yang nak buat poster lah, jenis yang macam apa-apalah yang susah nak evaluate. So jadi memang kita kena plan untuk macam mana nak buat rubrik. Kita kena fikir macam mana nak ada kategori-kategori supaya kita boleh adakan markah untuk pelajar kita. Yang terakhir adalah to compare offline and online assignment. Okey, yang ni pun saya akan tunjuk beberapa contoh yang saya buat bersama pelajar. Okey. So, macam mana nak mula? Okey. So, assignment kita 5%. Okey, kita tanda test 1 secara individual. Kita tak boleh tanda secara group. Kita akan tanda final secara individual. Kita dah tanda test 2 pun individual. Quiz pun di individual. So, jadi saya nak tunjuk kat kamu, ini adalah assignment berkumpulan. Of course, assignment berkumpulan ada kebaikan, ada keburukan. Tapi kat sini saya hanya nak cerita kebaikan dia. So, bila kita boleh groupkan satu kelas, maksudnya kalau kita ada kelas tu ada 60 orang, kita groupkan dia satu grup katakan 6 orang, so kita ada 10 grup. 6 darab 10 grup ada 60 orang. So, satu team, satu grup, katakan grup A, so kita ada 6 orang. Jadi dia orang akan buat assignment sekali. Jadi bila dia hantar dekat kita akan tanda untuk 6 orang terus. So jadi 6 orang akan dapat markah yang sama. Kecuali bila ada komplain.
bila ada komplain macam salah seorang ataupun tim dia tu tidak memberi kerjasama. Jadi kena ada bukti jugalah, cara dia balas mesej, apa semua. Jadi ni adalah extra work kepada pensyarah lah. Saya tahu individu lagi senang, tapi kita nak mula dengan something yang lain. Jadi tak salah untuk buat sesuatu yang beza. So mesti kena ada plan. So bila kita first kita buang fear tu dulu, takut nak buat benda-benda yang lain, benda-benda yang berbeza. So lepas kita buang, kita kena ada plan. Bila dah ada plan, kita cuba dengan pelajar tersebut. Tak kisahlah lepas buat tu EPP dapat P1, tak ada masalah. Ataupun P2, tak ada masalah. At least kita mencuba benda-benda baru. Okay? Kadang-kadang kita dapat P1, P2, tengok komen baik pula. Kan? So sama juga kalau dia dapat P4, P5, bagus. Okay, dia memang bagus. Tak ada masalah, student suka dengan dia. Okay, dan kita cuba tengok feedback. So feedback ni kita ada dua. Satu kita buat SEO dekat e-learning ataupun secara manual. Atau satu lagi adalah EPP. So kita boleh tengok komen dia orang. Adakah dia orang suka apa yang kita cuba sampaikan atau kita cuba execute kepada dia orang. Okay, of course memang ada yang tak suka cara kita, ada yang suka cara kita. So kita ambil yang suka sebab kita nak senang. Okay, kita nak macam rasa bahagia, rasa senang, rasa damai. Jadi kita ambil yang baik. Tapi yang tak baik itu kita boleh jadikan, kita boleh improve sikit-sikit yang tak baik itu. Okay. Okay. Biasanya lah, kalau you nak buat apa-apa assignment, jenis assignment, you nak bagi katakan, okay, macam kat sini saya nak share poster. Sebenarnya saya nak share about poster. So kita kena tahu purpose tu poster. Kenapa you nak buat poster kepada pelajar? You kena terangkan kepada student tu. Kenapa nak minta pelajar buat poster? Apa kebaikan dia dapat daripada poster tu? Yang tu penting. Bila you dah terjawab soalan tu, you boleh kongsi kat pelajar. Okay, saya nak minta kamu poster sebab saya nak kamu enhance PowerPoint skills. Okay, saya nak kamu enhance juga macam mana kamu nak brainstorm ideas. Okay, kita boleh cakap poster ni dalam bentuk mind map juga. Kadang-kadang kita kena brainstorm. Kita kena brainstorm idea tu supaya kita macam dapat tahu apa sebenarnya berlaku pada course tu sebenarnya. Okay, and then instruction. Okay, yang ni penting. Pensyarah wajib bagi instruction yang clear sampai diorang tak tanya kita apa dah. Kalau tanya pun sikit-sikit je. So bila kita ada instruction yang bagus, maksudnya bila kita panjang lah, kiranya ada banyak lah instruction tu. Walaupun pendek tapi banyak. Ataupun yang panjang, beberapa kita letak list. Okay, macam ni. Poster kita nak macam ni. Lepas tu yang ketiga, grading criteria. Okay, pastikan dia ada kategori dia, and then macam mana kita assess poster tu, katakan contoh. Macam mana kita nak assess, macam mana kita nak bagi markah kat dia orang. Bila dia orang dapat rubrik tu, of course dia orang akan ikut. So no problem lah kalau dia buat dengan baik pun. Sebab memang kita nak bantu dia orang tu dapatkan 5% penuh. Macam tu contoh. And then last kali, submitting your assignment. Okay, pastikan clear di mana pelajar tu nak hantar kepada kita. Lepas dia orang dah siap poster, katakan. Dia orang dah siap buat game dia orang. Macam mana dia orang nak hantar? Tak kisah kalau you bagi assignment yang berbentuk video. Jadi pastikan tahu kat mana hantar e-learning. Okay, e-learning tu dia orang akan tanya lagi. Kalau kami dalam grup ni kena hantar seorang ke kena hantar ramai-ramai? Jadi itu adalah persoalan. So kamu kena bagi tahu. Okay, semua orang kena hantar walaupun adalah dia group work. Contoh. Ataupun seorang je hantar cukup. Bila you cakap seorang saja hantar cukup, you have to appoint a leader. Ini saya punya satu lagi teknik lah. Okay, first masuk je sem baru, kita akan buat announcement kan. Kita dekat e-learning tu kita ada announcement. So kita akan letak satu link di mana pelajar semua boleh masuk. Betul? Itu saya rasa teknik-teknik yang paling senang lah. Lagi-lagi bila yang kita tak dapat jumpa pelajar terus. Jadi kita nak dapatkan nombor telefon dia, kita ambil nombor telefon dia, kita save satu-satu. Saya rasa itu macam tak berapa nak efficient lah, penat kita. Jadi kita buat satu grup. Kita ambil salah seorang masuk dalam grup tu, katakan Dr. Nurul ke, kan? Ataupun Prof. Madia, Dr. Ong ke. Kita masukkan dulu dia. And then kita, bila ada 2 orang, sebab minimum nak buat grup adalah 2 orang. So bila dah buat grup tu, kita share link dekat e-learning. E-learning sebab senang sebab dia memang dah registered. And then dia akan masuk grup kita. So grup kita dah penuh dengan student. Itu first. Okay. Biasanya apa saya buat, okay, kita akan tunggulah sekejap sebabnya mesti ada yang keluar masuk, ada yang nak sangat masuk kelas kita, ada yang nak masuk kelas doktor-doktor lain, pensyarah lain. Jadi kita tunggu sekejap. Selepas dalam 2 minggu atau 3 minggu,
kita dah tak boleh wait sangat dah. Memang masa tu pun ada lagi yang masuk keluar. Kita kena buat group. Okay, selepas you ice break lah. Okay, maybe you ada buat ice breaking. Sebab saya tak nak cerita pasal ice breaking. Jadi kamu buat group. Okay, so kamu boleh set yang satu group 6 orang ataupun 4 orang, ikut you macam mana. So bila kelas tu lebih daripada 60, you akan ada 11 ke 12 group lah. Itu yang biasa saya buat. Jadi group tu saya akan bagi tahu kriteria dia adalah mesti kena campur mix races atau tak kisah you nak campur, you boleh campur. And then kalau group tu ada satu perempuan saja, saya akan consider untuk dapatkan seorang lagi perempuan supaya dia ada 2 orang perempuan kat sana. Kalau yang fizikal pun saya akan buat yang benda sama. Kalau group tu tiba-tiba dia orang bagi-bagi, tiba-tiba seorang yang perempuan, saya akan tanya dia, you selesa ke dengan dia orang? Kalau tak okey, kita ambil yang perempuan laki-laki. So saya akan tengok macam mana kelas tu macam mana. Kita tengok observe dia orang tu macam mana, sebab nanti dia orang akan buat kerja sekali. So kita tak ada masalah kat belakang kan. So pastikan okey, selepas you buat group, saya biasa appoint leader. Setiap group tu saya akan appoint leader. Kriteria untuk leader saya tak kisah sangat. Saya tak macam pastikan okey pelajar tu mesti kena pandai dan dia boleh ajar pada yang lain. Saya tak macam itu. Sebabnya semua sama. Leader ni just ambil instruction dulu daripada saya. Okay, kenapa saya lantik leader? Saya akan buat satu lagi group yang saya dengan leader saja. Okay, satu group kat Facebook lah dah, WhatsApp ataupun Telegram. Kita akan buat group dengan biasa 60 orang pelajar, betul? Satu lagi group adalah group di mana saya dengan leader saja. Sebab setiap group dalam kelas tu saya akan lantik leader. So apa instruction saya akan bagi leader dulu. Leader akan sampaikan dekat dia punya anak buah dia. Okay? Team member dia lah. Itu adalah cara saya lah. Kalau tak setuju tak apa, nak setuju pun tak ada masalah. So, itu yang first saya buat. Lepas tu, diorang akan buat group diorang sendirilah, sebab saya takkan join group diorang tu. Sebab saya rasa nanti banyak sangat, sampai kalau ada 3 kelas, setiap kelas ada 10 section, 10 group pula, saya takkan masuk. Jadi saya akan ada 2 group lah setiap kelas. So kalau ada 3 section, ada 6 group Telegram ataupun WhatsApp. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Untuk start ni, untuk starting. Ya, jika ada soalan, boleh ajukan dululah. Pemanasan. Okay. Ada soalan? Okay, sementara menunggu soalan, Dr. Faisal, saya nak tanyalah, untuk group assignment ni, maksudnya dia kekal lah dari awal sampai akhir semester lah? Okay, mengenai kekal tu, okay. Mula-mula masa semester 1 saya masuk 2019-2020 tu, saya ada ubah selepas second half tu. Kita ada first half kan? First half dan second half saya ada ubah, tapi dia tak berapa reliable lah. Jadi pelajar tu dah biasa dengan member dia. Dia first half saya nampak macam ada sedikit, ada yang tak hantar, ada yang macam lost contact. Macam gitu. Bagi saya better kekal. Okay. Tapi nak cuba tak ada masalah. Sebab apa? Kita tak tahu macam mana pelajar section ni tak sama dengan pelajar section lain. Kita boleh cuba benda tu. Kita mula-mula masuk tu rasa 14 minggu tu lama. Selepas dah mengajar 2 semester, saya rasa sekejap je sebenarnya. Sebab kita dah faham kan 14 minggu tu tak lama sebenarnya. 7 minggu. So sebab kita ada bagi assignment, saya pernah bagi assignment yang menyeluruh. Maksudnya assignment tu adalah sampai kelas semester. So macam better kekal lah, supaya dia macam tak nampak dia chaos kat mana-mana. Okay. Apa pun adalah terima kasih sebab bagus question tu. Yang lain-lain ada nak tanya sebelum kita proceed pada mungkin lepas ni Dr. Faisal boleh share lah kan contoh assignment yang Dr. Faisal laksanakan dalam kelas lah, betul tak? Ya. Itulah pasal topik kita hari ni. Ada soalan daripada ni kawan-kawan? Tengok. Tak ada eh? Okay, jika belum ada mungkin Dr. Faisal boleh share lah macam apakah macam contoh assignment yang Dr. Faisal laksanakan dalam kelas lah. Okay, and boleh teruskanlah untuk sharing. Nampak tak screen saya? Nampak kan? Nampak bahagian apa? Okay. Nampak how to start. Okay. So, okay, saya teruskan.
Minta Ya, maaf, ada satu soalan. Ya saya. Bila je bagi group assignment, semua group akan dapat soalan yang sama ke? Atau Um, berbeza-beza? itu berdasarkan kepada kita, Prof. Maksudnya kita nak bagi You punya praktis macam mana? biasanya satu grup tu akan soalan sama. Grup lain soalan lain. Oh, jadi kalau 6 group, 6 soalan yang berbeza lah. Itu kalau soalan lah. Aha. Kalau macam poster yang saya nak buat, okey, poster pun boleh jadi macam-macam. Saya faham apa maksud Prof tu. So kalau ada 6 tu kita kena sediakan 6 soalan lah berbeza. Kalau 6 grup kita kena 6 soalan berbeza. Tapi boleh juga sama, tengok pada apa yang kita nak bagi. Kalau sama tu macam tak berapa efektif kan sebab dia boleh tiru. Tapi kalau macam Dia kadang-kadang group dengan group pun boleh meniru. yes, Macam betul. ada Tapi group kalau kembar assignment pula tu dalam kelas. betul Prof. Tapi kalau macam kita nak buat poster, kita akan nampak dia lain, dia takkan sama. Dari segi kreativiti dia, dari segi konten dia takkan sama. Kalau saya minta dia buat poster, dia bergantung pada assignment ni apa yang Prof nak bagi. Sebab yang tu adalah assignment. Boleh faham Prof? Nanti you akan sentuh lagi detail lah kan tentang Betul lepas ni. assignment ni, group Tapi cuma assignment. satu contoh je lah hari ni. Ni apa poster? Yang Poster. kita bincang ni poster. Poster. Soalan menariklah daripada Prof Ali. Betul. Terima kasih Prof Ali bagi soalan tu. Betul. Kita kena fikirkan jugalah sama ada perlu buat sama atau tak kan untuk elak daripada meniru. Betul. Kalau ada kelas yang besar, kalau ada 60 student, kalau saya ada 60 student, saya buat group assignment juga. Satu group 2 atau 3 orang. So jadi it end up with about 20 something group assignments lah. Okay, thank you. Terima kasih. Okay, so contoh assignment yang saya nak bagi hari ni adalah poster without audio. So ada dua lah, satu poster with audio atau poster without audio, ataupun kita boleh cakap poster with video atau without video. Okay, so poster without audio ni first you kena tahu macam saya cakap dekat sini ada purpose, masuk instruction, grading criteria, submitting. Saya sarankan semua staff akademik kat sini, so pegang 4 perkara ni supaya you mudah nanti. Okay, so you kena tahu purpose, kenapa you nak tunjuk poster ni, and then secondly you kena ada instruction. So kalau dekat sini, kalau kita tengok instruction dia masih tak cukup, tapi saya bagi 3 dulu. Contoh, each group will require to do 1 poster. Okay, tapi saya tak bagi tahu kan poster yang macam mana. So each poster must contain how to remember formula, techniques or shortcut way to solve the problem, important notes, HD pictures, must be only 1 page ataupun 1 slide. Okay, a single slide. And then write a report on what you have done. This time you do your report in terms of infographic. Okay, sebelum ni saya dah buat poster juga sebenarnya, start daripada 2019-2020 semester 2. Masa semester 1 pula saya minta buat dalam bentuk ketamajung. Ketamajung tu saya belilah. And then saya minta dia orang lakar. Nanti saya tunjuk. Kreatif juga budak-budak ni nak buat macam mana nak bagi dia, kita nak ingat sesuatu formula ataupun nak ingat sesuatu konsep tu, dia ada lakar dalam bentuk orang, something. Okay. So untuk yang poster ni pula sama, tapi dia mesti cut paste daripada tempat lain ataupun ada yang type sendiri. Itu yang saya terkejut. Memang dia orang type sendiri, dia punya poster tu cantik, lawa-lawa. Nanti saya tunjuk. So dia punya report pula saya minta dia orang bagi tahulah macam mana dia orang buat, maksudnya macam mana dia orang execute buat poster tu dengan cantik, dengan baik. So ada kala saya minta report tu dalam bentuk Word, ada kala saya minta bentuk PowerPoint. Bila ada PowerPoint saya mudah nak tengok. Tu je lah. Okay. So yang ni adalah dia punya instruction untuk buat poster tu without video. So okay, macam tadi soalan dia adalah saya minta semua grup buat chapter 1 part 2. Jadi setiap grup memang dia akan bagi chapter 1 part 2, memang konten dia sama. Tapi cara dia olah kadang berlainan. Dia bentuk-bentuk gambar pun berlainan. So menarik. Kalau nak buat lain nanti saya bagi tahu macam mana. Maksudnya kalau nak bahagi yang lain-lain. Okay? So the student are required to provide a soft copy of their poster. Each group will required to do 1 poster. So purpose dia adalah to allow student to showcase their work to a widespread of the class. Okay. Ini salah satunya lah dia punya ni. Kalau kita boleh keluarkan lagi, apa lagi kebaikan dia buat poster ni. Nanti saya beritahu.
So the poster should be done in a PowerPoint. Ini just ulang balik. So A1 size, yang ni saya akan tunjuk, saya akan screenshot dekat dalam setting PowerPoint tu, kita boleh letak A1 ataupun apa-apa size yang kita nak sebenarnya. So tak perlu ikut A1 tu. Ini contoh saja. So upload your poster in e-learning format. Format yang ni macam biasalah, kalau kita buat apa pun ada format. Kita hantar nak car pun ada format dia. After upload, share the PDF copy in our Telegram group. Okay. Bila kita, apa yang kita dah buat tu, saya selalunya minta student tu share dekat grup besar. Okay, ingat tak saya kata saya ada 2 grup. Satu grup leaders, satu lagi grup yang ada semua orang. So setiap orang, setiap grup saya akan minta 1 kopi je hantar. Jadi automatik semua orang akan dapat kawan dia punya. Bila dia tengok kawan dia punya, dia boleh belajar kawan dia punya pun boleh belajar kawan dia lain. So ini macam kita nak bagi dia. Yang share tu leader je lah Dr. Faisal. Yes, yang share tu leader. Okay. Satu grup satu je sebab benda sama kan. Satu grup tu dia buat kerja kumpulan. Alright. Okay. So although it's a group work, everyone should upload their poster in e-learning. Okay, yang ni ada sebab kenapa saya suruh. Contoh satu grup tu 6 orang. Dia orang dah buat satu poster, dah siap dah. Tapi saya suruh, setiap orang saya suruh upload. Kenapa? Sebab kat e-learning kan kita kena capai hit kan. Kita kena capai something else untuk dapatkan level 5. Okay. So kita minta setiap orang hantar and then semua pun rasa macam okay, aku pun ada buat kerja. So itu salah satu nak bagi dia orang tanggungjawab lah. Unless kalau kawan dia tu bagi ID password dia untuk masukkan, saya rasa tak sampai semalas tu lah. Mesti dia orang kena hantar sendiri. Okay. So include chapter title. Okay, biasanya saya akan minta dia orang letak title apa yang saya bagi. Okay, chapter 1 part 2. Okay. Kenapa chapter 1 part 2? Sebab nota saya tu ada chapter 1 part 1, chapter 2 part 2, also chapter 2 part 1, chapter 2 part 2, chapter 3 part 1, chapter 3 part 2 dan sebagainya macam tu. So ini ikut apa yang pensyarah tu nak buat. Yang penting ada instruction yang lengkap. Saya sudah letak logo UTM. Kat sini saya tak tulis. Okay, saya mungkin terlepas. Saya minta letak logo UTM. Saya minta letak subjek. Saya minta letak gambar dia orang dengan nombor metrik. Saya minta letak nama leader tu sendiri dalam bracket supaya dia orang rasa macam dihargai apa yang orang buat. Bila kalau saya share kat mana-mana, ini pelajar saya ni, macam tu kan. Kita dapat rasa kawan-kawan dia buat, kita macam bagi acknowledgement dekat dia lah. So saya letak je 5%. Okay, 5%. So ni bergantung pada you macam mana you nak bagi. Nanti you nak bahagi berapa supaya you boleh fill up the assignment. Your marks are given based on how beautiful and knowledgeable your poster are. So ni just extra information lah. Okay. Untuk diorang supaya diorang tahu, oh kena buat lawa-lawa ni, kena buat secara komprehensif untuk lecturer dia bagi markah. So write a small report on what you've done. I will give a template. Biasa saya akan bagi template. This time do your poster in terms of infographic. Okay, last time sebab saya suruh guna Word, so saya just mungkin macam assignment pertama saya guna Word. So saya suruh buat. So ada benda kena hantar lah. So ada kena bukan hanya poster saja, minta hantar juga report tu sebenarnya. So sebenarnya kalau minta buat dalam PowerPoint, boleh saya gunakan presentation tu pada hari ni contoh. Okay. So jangan lupa letak due date. Jangan tak letak due date, jangan takut nak letak due date. And then leaders, ini untuk leader. So saya biasa dalam group leader saya kata make sure all of you submit your previous assignment, Telegram group, everyone group in the learning. Mungkin ada salah ayat ni tapi saya just nak bagi tahu yang leader kena bagi tahu dekat team member dia yang semua kena hantar juga. Untuk dapatkan markah penuh. Okay. Okay, ada soalan tak ni? Okay, ada soalan. Okay. Untuk due date tu berapa lama Dr. Faisal bagi dekat pelajar ya? Okay, saya pernah dapat komen. Pernah dapat komen. Okay, kalau boleh, saya selalu sarankan lah kepada siapa-siapa kalau saya jadi penyelaras pun, saya akan bagi tahu dekat team member saya. Kita bagi assignment, katakan 21 hari bulan. Tak kisah bulan berapa pun. 21 hari bulan. 21 hari bulan 1 katakan. Okay, waktu tu pun waktu bekerja, dah hari bekerja. Kita bagi assignment, kita bagi dia katakan seminggu katakan 21 sampai 28. Okay. So kita ada seminggu kan? Okay, seminggu ke 8 hari macam itulah. Okay. So pastikan 21 sampai 28 tu you dah bagi assignment 1. Tak kisah assignment macam mana you dah bagi. Pastikan di antara 21 sampai 28 tu jangan bagi assignment apa-apa lagi.
kita nak nampak yang kita buat kerja ni kemas. Jadi kita bagi assignment dia 21 hari bulan, sampai 29 dia nak hantar tu, katakan 28 dia nak hantar tu, dia hantar 28, lepas tu baru dia bagi assignment. Untuk next assignment lah. Yes, untuk next assignment. Okay, tiba-tiba ada soalan, tiba-tiba ada test. Okay, yang tu you kena kemaskan lah. So sebelum test, pastikan sebelum test you bagi, masa test you jangan bagi. Supaya dia ada masa untuk diri dia lah juga. Ada lagi soalan, contoh you boleh tanya I, macam mana pula dengan subjek lain? Itu saya tak kisah. Kalau subjek lain, saya tak boleh nak buat apalah. Untuk subjek saya, yang saya ajar, pastikan you ada bagi masa yang cukup untuk dibuat assignment. Kita jangan macam cakap kelojoh. Kita buat, kita bagi lagi. Buat lagi. Baru 21, 22 bagi lagi. 23 bagi lagi. Memang due date dia bertambah. Tapi perasaan pelajar tu. Beban pelajar tu. Kan? Jadi bila buat macam tu, saya dapat komen yang macam, okay, dia kata memang enough time. So bila saya dapat enough time, oh betul saya buat ni. Macam tu. So berdasarkan feedback yang saya bagi tahu ni, nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak ada masalah. Ini just saya nak sharing lah about assignment tu. Kena bagi masa yang cukup. Biasanya saya bagi, every assignment apa pun saya akan bagi seminggu. Biasanya. Tapi ada masa tu pelajar kata, okay, masa ni banyak sangat assignment, leader akan bagi tahu saya. Betul ada gunanya leader. Leader ada bagi tahu, ataupun ada pelajar tu dia takut nak bagi tahu saya, dia bagi tahu leader. So leader akan sampaikan kat saya, boleh tak nak extra time? Okay, boleh. Tambah lagi 3 hari. Macam tu. So pastikan benda tu cantik lah, kemas. Bila kita bagi arahan tu, kemas. Ada soalan daripada partisipan? Yang lain-lain ada soalan so far? Okey. Dr. Farida. Saya dengar suara tadi. Okey. Dr. Zaitun, ada soalan? Jika tak ada soalan, okey sekejap saya tengok chat. Dalam chat ada soalan. Okey, biasanya berapa assignment diberi satu semester? Okey, soalan yang bagus, Dr. Zira. Siapa yang tanya? Dr. Syazirawati. Okey, berapa assignment? Okey. Saya tak pernah set berapa assignment saya nak beri. Biasanya saya beri saja assignment. Tapi baguslah bila Dr. Sazira tanya benda tu. Jadi saya kena take note. Sebenarnya berapa beban yang perlu diambil oleh mereka. Saya tak pernah kira benda tu. Berapa assignment yang saya bagi. Cuma macam semester yang bukan saya penyelaras, saya sempat nak bagi assignment banyak sikit. Bila ada penyelaras saya macam macam saya, sebab saya kena fikir macam mana nak arrange tim saya kan. Jadi saya masa tu ada kurangkan sikit bagi assignment. Kalau saya member biasa je saya bagi saja. Saya bagi je. Kurang berapa? Berapa? Kurang berapa? Kalau nak kata, okey kita ada 14 minggu kan. Mungkin yang first 4 minggu tu tak kira, first 3 minggu tak kira, and then minggu test dengan test 1, test 2 saya tak ambil. So minggu lain semua ada assignment. So boleh dikatakan 14 tolak 3 tolak 2. 14 tolak 5. 9 assignment. Oh banyak juga. Tapi saya tak fokus on poster saja. Maybe saya ada buat benda-benda lain juga. Tapi nanti saya share sebab saya nak fokus kat benda ni sekejap. Okay. Mungkin kurang daripada 9 pun. Sebab saya tak kira kan, jadi saya bagi estimate je. Estimate assignment. Ikut chapter jugalah. Ikut chapter juga. Satu lagi. Saya punya konsep, saya tak tahulah yang lain macam mana. Saya punya konsep, bila saya nak bagi assignment apa pun, saya pastikan saya habiskan syllabus dulu. I mean bukan habiskan the whole 9 chapters yang you kena ajar ataupun 5 chapter yang ajar. Katakan chapter 1 you dah habis, baru saya akan bagi assignment. Jadi saya kena speed dekat mengajar tu lah. Tapi keburukan dia pula nanti akan ada EPP ke apa ke. Sebab apa saya laju mengajar? Sebab saya nak, konsep saya habiskan dulu nota ataupun exercise dalam nota tu. Ataupun dalam PowerPoint yang saya kena mengajar. Yang mengajar tetap kena mengajar. Kita tak nak yang macam terus kita bagi assignment. Itu macam kita tak nak mengajar langsung. Kita tak boleh macam itulah. Sebab walaupun dalam era yang maju ni, global cyber world ni, kita nak student centered learning kan. Tapi kita tak boleh macam 100% student centered learning. Mesti kena ada portion kita untuk kita mengajar. Minta maaf lah, saya tak adalah expert. Tapi saya just macam pandangan peribadi saya lah. Boleh ambil atau boleh tak ambil. Jadi itu yang bagi saya, habiskan dulu chapter. Okay,
mula-mula memang kita tak tahu kita nak habiskan bila. Kita rasa macam alamak kita nak bagi quiz lagi. Kita nak prepare test lagi kan. Jadi mula-mula kita tak tahu. So lama-lama bila kita dah mula, itu yang saya cakap jangan takut tu. Jangan takut nak mula. Bila kita dah mula nanti kita nampak. Okay, chapter 1 part 1 tu, okay, bila saya dah pecah chapter 1 part 1, chapter 1 part 2, jadi mudah sikit lah. Selepas chapter 1 part 1 saya dah boleh bagi assignment dah. Selepas bagi je assignment, jangan fikir pasal dia orang macam mana nak, kita teruskan juga mengajar. Maksudnya, bila kita dah bagi chapter 1 part 1 tu, kita dah mengajar habis kan, kita bagi je assignment. Tapi kelas terusnya kita teruskan juga chapter 1 part 2. Assignment tu dia orang pandai-pandai lah buat cari masa. Okay. Cuma jaga period kita bagi tu. Kalau kita janji seminggu, dalam seminggu tu jangan bagi apa-apa. Macam tu. Pengalaman saya lah. Saya pun tak lama pun, baru 3-4 semester je kan. Okay, ada soalan Dr. Faisal daripada Dr. Zarina. Okay, ya Dr. Zarina. All these assignments are graded or not? And how students respond to this many assignment? Maksudnya, Pas okay. Mengenai grade tu, ya, ada lagi? Grade dengan macam mana student tu respond sebab macam banyak assignment kan? Okay, so pasal grading tu saya akan pergi lepas ni, rubrik. Okay. Ada lagi tak soalan? Untuk respon, how student respond? Dr. Faizal How student respond, adakah feedback ke? Tentang assignment tu lah. Kalau saya tak faham mungkin boleh tanya lain. Maksudnya Dr. Faizal macam apakah macam boleh share lah student punya respon, diorang okay ke, diorang suka ke? Boleh. Itu soalan daripada Dr. Zarina. Okay, terima kasih Dr. Zarina atas soalan tu. Ada lagi tak? Okay, so far soalan itulah. Okay, daripada Dr. Nurul sendiri ada soalan? Mungkin Dr. Faisal boleh tunjuklah contoh assignment Dr. Faisal buat dalam kelas. Boleh ke? Boleh. Alright, itu soalan saya. Ini dulu nanti saya jawab tu. Okay, boleh. Okay, seterusnya. Okay, ni yang Dr. tadi Prof Ali masukkan. Okay, kita nak bagi sama ke atau bagi lain. Jadi kalau katakan saya ada 12 grup, saya pernah dapat 12 grup sebab apa? Sampai 73 orang kelas saya tu. So jadi saya terpaksa buat beberapa grup lah untuk buat grup ni. Untuk grup you boleh guna team generator, you boleh guna dekat apa benda yang dekat e-learning tu ada kan? Dekat e-learning tu ada juga untuk kita pecah-pecahkan grup. Okay, you boleh guna E-learning apa ya? Big Blue Button ke? E-learning yang mana satu? E-learning bukan Big Blue Button. Macam mana kita kan ada macam kita boleh bahagikan pelajar tu terus melalui e-learning. Grup A sampai grup H katakan. Oh, okay. Ataupun dia pakai grup 1 sampai grup 11 katakan. Alright. Saya tak ingat lah, kena pergi dekat participant. Lepas tu adalah dia punya ikon-ikon tu. Nanti saya boleh tanya Dr. Faisal lah. Boleh. Okay, team generator pun senang, saya tunjuk sekejap. Team generator bagi yang tak tahu nak buat grup Nampak tak skrin saya? Nampak saya website. Team generator. So, kita ambil list daripada AIMS, kita jangan ambil daripada e-learning sebab kadang e-learning tu sampai beratus-ratus orangnya. Jadi biasanya saya akan masukkan dekat sini. Lepas tu you fikirlah you nak buat group yang macam mana, 4 group. Kat sini ada name picker, ada team generator, so kita ambil team generator. So kita paste je semua ni, katakan you nak buat 5 group, so you pegang 5, you run, so dia akan sediakan terus. Jangan risau, dia akan tukar-tukar jantina, dia akan tukar-tukar nama macam tu. So saya akan biasa buat macam ni. Kadang-kadang dalam kelas saya main-main je, buat lagi kan. Kita tekan lagi kan, tukar orang. Lepas tu ada yang suka, ada tak suka kan. Kalau jumpa kawan dia suka lah. So kadang buat pergi dia sonok lah kat kelas. Ni masa fizikal saya buat macam ni lah kan. Kalau yang masa online tu saya terpaksa buat and then bagi je terus. Ada yang tanya, ada yang bertanya saya, macam mana better pilih sendiri ke, kita pilihkan ke, ataupun pelajar tu cucu sendiri. So memang kebanyakannya suka pada yang pelajar tu pilih kawan ni sendiri. Tapi masalahnya mesti ada sisa-sisa yang tertinggal. 2 orang je grup tu, 3 orang je grup tu, kesianlah pula tengok. So benda-benda ni memang segala apa kita buat memang ada kebaikan dan keburukan dia lah. Betul. So kita kena pilih lah. Kalau kita kekal, bagus sangat lah. Kalau tukar pun ada kebaikannya. Tapi kesan dia pelajar macam tak suka lah. Lepas tu dia orang dah ada grup masing-masing. Jadi susah untuk dia orang cari balik nak contact balik rakan lain kan.
Betul. Kena Kalau ni lah. yang macam semua perempuan pun dia orang suka kalau jenis yang semua perempuan. Betul. So okay. Okay. Ini yang Dr. Prof Ali kita tanya tadi kan pasal group kan. So kita kalau saya nak buat poster bergantung pada chapter. Okay, katakan saya dah ajar pastikan saya dah ajar dah chapter 1 dan chapter 2. So baru saya boleh bagi assignment part 2A, part 2B pula. Kan chapter 2 pula ada bahagi 2. Kalau ada 3 bahagilah 3. Kan nota ni ikut pada you macam mana you bina nota you sendiri. So untuk macam group 1, 3, 5, 7, 9, 11 saya ambil je odd number So buat poster untuk group 2, part 1A. Group 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12. 10, 12. Group 2, part 1B. So kalau you tak buat lagi daripada chapter 1, so you boleh kumpulkan lah macam group 1, 3, 5 buat chapter 1, part 1. So you pandai you lah macam mana you nak susun assignment you tu tadi tu. Macam nak buat macam mana. Kan? You nak buat dalam period minggu ni ke nak buat minggu depan? Mana yang sesuai? Kita lama-lama kita akan nampak macam mana kita nak bagi kat pelajar. Mula-mula memang tak nampak. Okay. So poster yang saya masukkan lah saya akan bagi nanti. Okay. So rubrik. Ini yang tadi Dr. Zarina tanya macam mana kita nak assess. Sebab kita pun tak nak macam Macam soalan Dr. Zarina tadi, maksudnya adakah semua tu kita bagi markah lah kan? Okay. So kita ada dua cara kan. Satu all this assignment. Macam kita ada cara Dr. Faisal, saya. minta maaf. Saya masih tak dapat tangkap assignment apa poster ni. Okay, sebab nanti lepas saya tunjuk poster. Contoh dulu tak? Macam mana? Saya tak bagi satu contoh dulu yang saya akan tunjuk lepas ni. Apa yang macam ni. Lambat, saya tak dapat tangkap. Nak tengok contoh dan lepas tu boleh dapat tangkap you punya penerangan. Ni. Oh ini, poster. Oh ni bukan soalan bukan soalan lah. Itu kira kalau soalan pun boleh buat dalam poster juga. Boleh soalan Dr. Faisal bagi juga tak untuk assignment? Ada bagi. Yang itu bab lain. Bagi juga. Yang soal jawab boleh juga sebenarnya, tak ada masalah. Yang ni salah satu assignment. Macam itu. Oh ni cuma bagi formula je kan? Macam mana kadang-kadang ada kreativiti dia sebenarnya. Macam mana kita nak hafal sesuatu atau macam kita nak ingat dia sesuatu. Sebab satu lagi pelajar itu sendiri pun buat dengan diri dia, buat dengan sendiri. Jadi dia macam boleh faham. Memang untuk ada pelajar tak faham, ada pelajar faham. Memang mana-mana pun dia macam gitu. Cuma kita je rasa pelajar ni dapat tak sesuatu. Okey, saya dapat gambaran dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mungkin lepas ni Dr. Faisal boleh share jugalah macam contoh-contoh poster yang lain lah kan, untuk kita dapat info lah. Okay. So tadi yang Prof Dr. Zarina tanya pasal assessment memang kita ada pensyarah yang macam asal buat je full. Betul. Macam itu. Saya tak tahu salah ke betul, tapi memang ada pensyarah macam itu. Asal dia buat je, dia hantar je full. Sebab 5% tu dia memang nak bantu daripada 95 markah. Sebab dia bagi dia dah test 1, test 2 tu dia dah tanda individu. Final pun dah tanda individu. So quiz pun individu. Quiz apa yang dia dapat, itulah markah dia. So bila assignment ni dicuba nak bagi 5% full ataupun 10% full ikut pada course information masing-masing. So rubrik yang kat sini, kita nak bagi markah kepada pelajar. So yang macam without audio, kita boleh tengok element that are required display structured well position. Kita tengok macam mana dia susun. Dia ikut tak subtopik ke macam itu. The layout design of the poster outstanding. The content is well organized and straightforward. So dia tak macam merapu letak gambar-gambar yang pelik-pelik. So layout dia cantik. Ni layout pasal layout dulu. And then the photos are clearly relevant. So dia tak letak yang macam nonsense apa benda yang tak patut. Students provide a full in-depth explanation relevant accurate information. Kita check dekat poster tu sendiri macam mana dia present dia punya formula ataupun dia punya explanation terhadap sesuatu. Saya kadang suruh letak shortcut way. So kadang dia kena terangkan lah macam mana kalau nak kita guna triple integral, macam mana kita tengok. Nak tengok limit dia.
Kalau kita kata domain, mesti kita ada beberapa restriction yang kita kena bagi supaya kita boleh follow. Okey, satu ni kita tengok satu ni kita boleh follow untuk question lain. Untuk particular problem. So the poster is shown orderly manner. So benda-benda macam ni yang kita tengok. So bila kita tengok betul-betul poster tu, bila menghayati kita nampak kita mengajar ni pun apa kita mengajar maybe dia ada tulis. Apa yang kita tak mengajar pun dia ada tulis. So kita pun boleh ambil idea daripada itu untuk sen depan kita mengajar. Okay. So kalau untuk yang ada audio pula, presenter demonstrate their enthusiasm for their project. This presenter grabs and holds the attention of the audience. They spend the appropriate amount of time. Ini penting lah, kalau kita ada video janganlah terlalu lama sangat. So maksudnya dalam instruction tu kita nak letak 5 minit ke 10 minit ke you nak letak. Itu maksimum. So tak ada lebih. The speech draws other students in. Explain the terminology that was necessary to use make point clear. So ini salah satu. Contoh kalau kita letak markah 5, so kita boleh ambil average dia untuk dapat assignment tu dapat 5 markah. Macam tu. So untuk without audio macam ni. So kita kena ada rubrik kita lah. Okay, kamu tak semestinya kena ikut rubrik saya. So boleh buat yang sendiri. Contoh you nak letak, okay, adakah dia orang type tulisan matematik tu, adakah tulisan matematik tu cantik, kemas, adakah information tu memang membuatkan orang lain faham. So ini adalah rubrik-rubrik yang kamu letak. Pastikan kamu ada kriteria dan kamu ada mark. Okay. Ini mengenai rubrik untuk macam mana kita nak menanda dia punya poster. So ada yang tak kisah semua ni, dia terus bagi full mark. Okay. Satu lagi cara adalah peer assessment. So katakan grup 1 dinilai oleh grup 2 dinilai oleh grup 1. So dia akan bagi markah, so kita ambil markah tu, ambil average kita, masukkan dekat kita punya template Excel. Assalamualaikum, saya ada soalan Dr. Faisal. Ya, siapa ya? Prof Tahir, daripada ya. Prof Tahir. Terima kasih you tunjuk benda ni. Okay. Saya nampak bahawa saya lebih kurang sama juga dengan Dr. Adi, Prof Adi tadi. Saya nampak bahawa you punya poster tu very orang panggil apa, close form, masuk macam ni tau. You tanya soalan ataupun you propose dia punya project tu very close lah, topic based dan sebagainya. Kenapa you tak buat project something that they had to find out, they had to do baca review ke, to find out by themselves lah, outside you punya subject. Faham Prof? Saya faham apa yang Prof cakap tu. Itu adalah satu elemen yang berlainan lah. Yang ni mungkin memudahkan diorang. Dan assignment 5% ni bukanlah 100% bergantung pada poster yang ni sahaja. Yang ni hanya salah satu contoh. Maybe dia masuk Prof, dia macam ada lower standard sikit lah. Sebab No. Bukan. Maksudnya macam ni. Maksudnya why not you find bagi project yang related to the topic yang you ada. Okay, project. Okay, bagi project kan. Okay, faham Prof. Maksudnya lebih mencabar sikit lah. Maksudnya tapi di related to topik, betul? Something scenario based. Yes. Okay, saya faham Prof benda tu. Betul? So benda tu pun boleh diimplementkan. Yes. So yang tu pun ada rubrik yang berlainan lah. Okay, thank you. Khas untuk kita ada satu lagi rubrik di mana rubrik tu macam mana kita nak buat benda tu. Itu pun salah satu rubrik juga. So, ini rubrik untuk assess. Okay. Masih Prof bagi idea. Thank you. Okay, masih Prof. Terima kasih Prof. Dr. Faisal, rubrik ni kita share dekat student ke atau macam untuk kita sendiri je? Tak ada masalah kalau nak share. Sebab boleh lah. Kita share, dia boleh tengok. Oh, inilah markah yang akan diberi oleh pensyarah. Dia akan cuba dapatkan excellent 5 ni. Kalau 4 markah, maybe yes. So dia akan cuba dapatkan ni. So tak ada masalah kita nak tengok sebab kita akan tengok poster dia betul-betul. Even kalau kita ada poster competition pun, kan kita akan buat cuba yang terbaik. Walaupun dia bagi rubrik ke, dia tak bagi rubrik. Tapi bagi rubrik lagi baik. Kita nak kejar ni kan, mana tahu dapat hadiah ke. Dengan ni kita boleh buat hadiah juga. Tak ada masalah kalau kita ada kemampuan. Lebih sikit kita boleh bagi hadiah bagi. Macam Dr. Norma share lah kan, bagi hadiah apa dekat pelajar kan. Betul. Tak ada masalah kalau kita memang mampu, kita boleh handle benda tu tau. Benda-benda yang hadiah kita boleh handle lah.
Sebab kita nak engage dengan student juga sebenarnya. Dalam yang sama kita ada keep boundary juga. Alright. Terima kasih Dr. Faisal. Teruskan Alright, boleh. Yang ni adalah salah satu plan student saya. Saya ambil daripada report dia lah. So dia receive pada 15. Okay, maybe saya bagi seminggu, saya tak ingat. Biasa saya bagi seminggu, tapi dia dah siapkan sebelum 20 hari dah siap dah. So dia bagi masa 5 hari untuk buat poster ni bersama. And then so dia bagi nama siapa yang buat poster, siapa yang buat report. Poster is complete but approved by group members, the report is complete. So ini just sebab bila kita minta dia buat report, so cantik lah bila ada tarikh semua. Ini pada site pelajar lah. Ni tak ada masalah dengan saya. Saya bagi arahan saja. Okay, so ini adalah saya suka Telegram lagi lah. WhatsApp saya. First semester saya dah buat WhatsApp walaupun fizikal kan. Saya buat jugalah grup WhatsApp. So semua pensyarah pun buat. Saya dapati banyak barang hilang lah pula. Bila kita share apa-apa poster hilang. Live group apa benda lama-lama dia tak download dah. Kalau kita dah buang media dekat kita punya handphone tu hilang juga. Jadi saya suka lagi Telegram sebab dia ada cloud dia sendiri. Okay. So ni daripada reflection daripada pelajar tu sendiri. Apa pelajar tu dapat daripada poster tu. So help student to improve the understanding. Help the student improve our creativity to deliver the subject. Develop a soft skill in the PowerPoint editing. Enhance their communication skill. Challenges abilities to student to solve the problem. Help the student make our teamwork better. All the members of the team contribute ideas and make a good commitment throughout the process. Summarize the topic using a poster. So ni adalah kebaikan kalau kita buat. Memang ada keburukan juga tapi kita tak nak cerita kat sini. Okay. Ni adalah poster-poster yang dia buat. So kita boleh nilai lah, tengok macam mana dia buat. Maybe mungkin dia ada copy paste daripada slide saya. Okay. Tapi Kreatif kan? Buat satu sangat menarik. So yang ni saya wajibkan letak ni. For sure saya tak tahulah. Saya rasa tak boleh nak buat copyright. Tapi at least kita ada kepuasan nak tengok pelajar kita buat dengan baik dan kita ada sejarah nama-nama dia lah yang kita boleh ingat. Kadang nama 60 orang saya tak dapat ingat. Saya tengok poster ni, okey, Afar terlibat. Siapa ni? Abdul Rahman terlibat. Okey. So saya akan tunjuk juga poster yang dibuat oleh yang lain-lain lah. Saya cuba tunjuk sekejap sebelum saya pergi ke remarks. Cantik kan Faisal dia punya ni poster. Kreatif. Kalau saya pun tak terbuat macam tu. Kadang budak engineering hebat jugalah buat. Okay. Budak Mac pun ada saya dah buat. Okey, ni dia buat konsep macam Avengers Dia buat konsep dalam Avengers. Kira tema bebas lah. Tema memang bebas. Saya tak rasa saya tak ni lah. So saya tahu okey mak ni tahun ni lah, budak tahun ni lah. Kan? Lepas tu tengok dia ada buat. Walaupun dia ambil daripada internet tapi dia ada kaedah dia susun dia macam mana. Saya terkejut ada yang memang ditulis tau. Saya memang saya salute lah budaknya. Kan tak semua group yang buat macam itu. So macam contoh kalau you bagi assignment yang sama katakan you bagi chapter 1 part 1 semua orang buat mesti ada yang cantik. Tapi kalau you buat macam group 1 buat chapter 1 part 1, group 2 chapter 2 part 2, group 3 chapter 3 part 1. Contoh kalau you buat macam tu mesti ada yang tak lawa tau. Macam dia macam possibility lah. Kalau 10 orang buat exam kan maybe tak ada orang dapat A. Kalau 20 orang buat exam maybe ada seorang dapat A. Macam gitu. Okay, yang ni maybe dia punya assignment lain. Cuba. Okay. Sementara yang lain-lain kalau ada soalan boleh tanya ya. Ada soalan daripada partisipan? Ada lain. Oh ni okey. Tim dia tunjuk tadi. Kalau kita yang lain tunjuk. Okay, kalau ada soalan boleh tanya and then boleh chat. Boleh komen dekat chat lah.
Mana saya nak tunjuk ada lawa juga dia buat. Kalau saya buka dekat okey ni budak kita yang budak vector calculus buat. So kemas jugalah dia buat. Nampak. And then ni saya cantik antara yang lawa, kemas and knowledgeable. Okay. Something ada macam ni, remember steps. Okay, maybe yang pensyarah-pensyarah yang lama memang dia dah expert lah. Dia yakin lah, dia dah tahulah semua ni. Horizontal strip, cut horizontal strip. So something saya akan mencari juga. Walaupun saya yang mengajar, saya sebut perkataan ni, tapi dia orang ingat, dia orang tulis. So saya dapat nilai dia orang. Oh, dia orang dengar cakap kita. Kalau saya tunjuk grup saya, kalau tengok sini, saya yang buat section 30. Okay. Saya tengok file. Okay. Oh ni dah. Okay. Okay. Buat macam ni. Okay. Dan buat dan so setiap section saya ada minta buat jugalah. So kalau section sama dapat sama, kalau yang lain tengok pelbagai okay. So ada yang tulis pakai tangan and then ditampal. So ni salah satu kreativiti yang diorang buat. Okay. Domain. Okay. So ni salah satu poster yang dah pernah dibuat lah oleh pelajar. Okay. Next. Dr. Faisal. Ya saya. Poster yang macam ni berapa markah you beri? Poster markah tu kalau ikut rubrik ni 5. Tapi saya akan buat, bila saya ada bagi benda lain, saya akan buat average lah. Sebab dia tak boleh nak bagi banyak. Sekejap, saya punya ni macam ini dianggap one of the assignments lah kan? One of the assignments. Assignment you 15%. Kami kalau macam test 1 15, test 2 15, sudah jadi 30. 10 quiz ataupun 15, 30, 10 quiz, 10% quiz, 10% assignment. Sebab dia bergantung pada penyelaras pada masa tu kan. Ataupun you boleh buat test 1 15%, test 2 20% dan 35%. 5% assignment, 10% quiz. So di 5 ke 10 yang saya tengok lah, tapi bergantung pada penyelaras dan macam mana nak susun weightage untuk quiz dengan assignment. Ataupun dia nak buat projek. So kalau ada projek dia mungkin boleh pecah lagi. Ataupun dia buat assignment / projek 5% atau 10%. Dan saya rasa tak lebih. Tapi kalau penyelaras tu nak buat lebih, tak ada masalah. Saya macam hang lah. Boleh ikut pada rubrik tu lah kan, rubrik pada apa yang doktor rubrik, dan rubrik tu pun berdasarkan pada kita kan macam mana kita nak buat. Betul. So saya macam hang lah pula, sekejap. Tak boleh nak tekan ni. Okay, tak apa, sementara ada, kita ada soalan assignment ni selaras ke daripada Dr. Zarina? Boleh? Assignment ni selaras ke? Selaras
Selaras tu maksudnya semua tim ikut saya macam tu ke? Satu tim, Macam selaras macam mana Dr. Zarina? Satu tim apa? satu Satu tim penyelarasan tu ke kena buat macam ni gitu? Assalamualaikum. Saya. Saya cuma nak tanyalah kalau macam kursus tu berpenyelaras, biasanya kalau kita ada assignment, kita akan discuss among the lecturers and agree with one way of assignment lah. Itu yang graded. Kalau ungraded tu terpulang lah masing-masing kan, tapi untuk graded. So I just wonder whether your assignments, I can see quite many. Adakah dipersetujui oleh semua ataupun terpulang pada pensyarah masing-masing untuk buat assignment tu as long as you come up with 5% or 10% grading? Okay, macam setakat ni lah. Macam untuk assignment kita tak bincang sama. Kanji dia follow CLO, kalau katakan assignment ni CLO 2 ataupun dia under PLO 2, so kita follow yang tu saja. So macam as lecturer lah. So it depends on individual lecturer lah. Individu, tapi kalau ada penyelarasan yang kena buat macam itu, saya pun kena follow jugalah. Okay. Terima kasih Dr. Zarina tanya soalan. Sama-sama. Okay. So ni some discussion dalam WhatsApp dan Telegram bagi pelajar yang buat assignment. So tengok dia macam dia message kan. Okay, hi guys, let's distribute. We got a poster and one infographic. Yup. So Ansar Ansar and me do the infographic this time. Okay. So dia orang tukar-tukar. So maybe yang lepas dia orang buat infographic report, ada yang tak buat, ada yang buat poster saja. So ikut dia orang macam mana dia orang nak susun dia orang macam ni. Tapi saya memang minta dia punya remarks lah. So ni adalah report daripada pelajar tu sendiri. So apa-apa saya nak counter balik, kalau saya suspicious saya boleh contact balik dia orang lah. So ni antara, so dia orang buat grup dia orang sendiri di mana tak ada saya. Okay. Okay, students feedback. So ini yang ada yang tanyakan macam mana feedback student. Okay. So of course saya hanya ambil yang baik je lah. Okay. Yang ada juga yang kata tak berapa minat benda ni. Jadi saya ambil yang orang yang kata okey lah. Yang memang sebab kita buat apa perkara pun memang ada macam itu. Suka tak suka kan. Baik tak baik. So sebab dia diri sendiri tu kan. Cara penerimaan dia lihat kita macam mana. So ni adalah salah satu komen daripada EPP dengan SEO. So I have to answer question do before class. The best assignment I ever did when doctor asked to make a poster based on the chapters we had already studied. So I like the way Dr. Faisal gives assignment by group after finishing study each topic. Sorry, I just copy paste ya. Saya tak check dia punya English. The most fun thing is to do a poster chapter. The lecturer was supportive and friendly throughout the entire. The method of was teaching was very helpful. I love all the assignment as keep studying more on the topics. So memang kalau saya bagi apa assignment pun, memang saya percaya semua pensyarah pun kalau bagi assignment apa pun mesti dia akan relate pada topik lah. Walaupun dia scenario based ke ataupun service learning based ke, tapi dia akan berbalik kepada topik yang kita mengajar. I like the teaching system because it's less confusing. Okay, pasal less confusing ni sebab instruction tu kalau tak clear memang dia akan confuse. Sebab contoh you bagi apa-apa kan, benda tu you sendiri ada soalan. So kita sebelum kita bagi instruction tu pastikan kita pun boleh terjawab soalan tu. So kalau kita meletakkan diri kita kat tempat pelajar, okay, apa yang dia akan tanya kat kita. So kita cuba kurangkan masalah confusing. Okay, assignment given are kind of creative. Memang assignment saya memang jenis-jenis yang lain-lain lah. Walaupun ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi memang daripada saya masuk, memang saya buat macam-macam. Sebenarnya nanti saya tunjuk apa yang saya dah buat. So well planned lectures and assignment. So memang pasal well planned ni memang ada yang saya komen, saya cakap tadi. Bagi cukup masa untuk dia buat assignment yang diberi oleh you. Kita tak payah fikir lecture lain bagi assignment dia pada waktu tu sebab kita tak cukup masa kan, kita nak follow up semua pensyarah kan. Maybe kalau subjek fakulti maybe kita boleh fakulti kita boleh bincang bila you nak buat test satu kan, minggu ni ke minggu ke-12, minggu ke-10 macam tu boleh bincang kan. Tapi kalau macam engineering kita susah sikit. So kena pasti juga tarik-tarik test satu test dua, bagi dia masa sikit untuk dia orang buat kerja, okey. Untuk dia orang study, prepare untuk chapter seterusnya. Okay. So ini future yang bakal saya buat. Saya tak tahu saya kena ada kelulusan atau tidak.
tapi boleh cuba kan, boleh cuba tengok feedback. Kalau tak okey saya stop. Kalau okey boleh improve saya cuba. First kali online game. Okay, sebelum ni saya ada buat game. Nanti saya akan share macam mana game tu saya laksanakan. Okay, and then workshop macam workshop ataupun webinar ni memang saya tak tahu, mungkin kena ada kelulusan fakulti sebab kalau dia melibatkan, katakan saya minta dia orang buat webinar on topic 1 katakan untuk buat dia turn into programming katakan. Chapter 1 tu you buatlah apa-apa tapi ada contoh arahan saya adalah chapter 1 buatlah tapi ada kaitan dengan programming ataupun kaitan dengan visualization. Maybe kita nak attract orang lain juga masuk webinar tu. So sebab ada kawan saya kat universiti lain dah buat tapi ada sedikit isu sikit sebab dia melibatkan duit. Bila buat webinar tu dia nak macam contoh bila grup ni buat webinar tu nak masuk RM1 katakan. Dia buat macam itu je. Tapi dia mengganggu juga pensyarah lain tengah mengajar kan. So pasal webinar ni maybe nak kena ada kelulusan fakulti ke apa kata kerja. Saya tak tahu. So webinar boleh cuba, kita minta dia orang buat presentation berdasarkan topik. So benda ni throughout the semester. So katakan kita ada 10 grup first dan kedua kita gabungkan, katakan buat chapter 1 untuk assignment chapter 1 yang berbeza macam different dimension. Contoh kita minta dia macam saya cakap tadi lah dalam bentuk visualization. So katakan group A terdiri daripada group 1 dengan group 2. Dia orang kena buat presentation and then presentation tu dalam bentuk katakan Google Meet. Kita nak ada orang juga tengok. So dia ada pendaftaran. So kita kat sini kita dah mengajar dia macam mana dia nak entrepreneurship, kita nak mengajar dia macam nak tarik people, macam mana kita nak bagi presentation. Kalau sempatlah buat benda ni. So katakan grup yang B pula yang terdiri daripada grup 1 dan grup 2 maybe selepas 3 minggu. So kita kena ada timeline. Kalau nak buat benda-benda macam ni memang kita kena well plan lah dekat dalam apa rubrik dia orang semua tu. Okay. So textbook, textbook mungkin dia high level, ni macam susah sikit lah nak buat. Macam textbook tu macam dia orang boleh buat nota lah kan. Dia boleh buat nota berdasarkan apa yang saya mengajar. Tapi yang ni macam biar pensyarah yang buat rasanya. So ini just saya macam terfikir textbook. And then online micro tutorial. Micro tutorial ni macam saya pernah buat micro tutorial yang fizikal di mana dia orang kena buat tutorial. Dan tutorial tu dia orang kena hantar dekat saya. So kalau katakan ada 5 tutorial, dia kena buat 5 tutorial. Tapi tutorial tu dia kena, kan saya buat group. So katakan tutorial 1 kena buat, semua kena buat tutorial 1 kan. Katakan. So dia orang kena hantar bukti yang dia orang berjumpa. So ada yang hantar gambar yang kat surau kalau semua lelaki. Ada yang hantar gambar masa dia orang dekat kafe. So memang bila buat micro tutorial ni pun adalah beberapa isu yang datang. Contohnya mengganggu orang makan kan. Kalau kafe tu kecil, dia pergi buat tutorial kat sana sebab saya ada minta dia orang buktikan, dia orang pergi buat. So ada gangguan. So dari situ saya dah faham dah, kafe tidak dibenarkan buat kerja-kerja tutorial sebab dia melibatkan saya. Okay. So mungkin boleh cuba, mungkin tak cuba pun tak apa. So ni just macam kalau kita kena mengajar online lagi, boleh cubalah mana-mana. Tapi janji kita tahu apa yang kita buat dan kita ada minta kebenaran daripada fakulti. Okay, I think that's all. Ada soalan? Kita boleh buka pada Q&A jugalah untuk apa? Terakhir ni kan. Ada soalan tak daripada partisipan? Diam je ni? Semua okey ke? Semua diam. Okey, Kushairi, Dr. Kushairi ada soalan? Panggil nama pula Dr. Fana ada soalan? Tiada Dr. Nurul. Okey. Dr. Fana, okey. Okey, tiada. Dr. Syari? Dr. Dr. Syatira? Prof. Tahir? Semua clear? Prof. Ali? Okey. So, kalau tak ada soalan, tak ada soalan, yes? Alright. Jadi kita boleh kepada sesi penutup lah. Okey. Terima kasih kepada Dr. Faisal atas ucapan sharing tentang assignment lah. Jadi macam mungkin lepas ni kita boleh cubalah pelbagaikan assignment lepas untuk next semester nanti kan, sebab tak silap saya semua kena online lagi lah. Alright.
Jadi terima kasih banyak-banyak Dr. Faisal atas perkongsian yang sangat menarik bagi saya sebab poster ni macam saya pun tak pernah buat poster sebab saya rasa ialah benda baru kan. Biasa bagi soalan dekat student hantar saja kan. Macam tak suruh lah buat poster ke apa. Jadi benda ni sangat bagus lah. Mungkin untuk apa tu bila diorang nak study boleh jadikan sebagai rujukan lah mind map kan Dr. Faisal. Okay. Betul. Okay. Jadi kita dah sampai ke penghujung. Okay. Saya nak menjemput kita pengarah Jabatan Sains Matematik. Sekejap ya, Dr. Syaridan. Okey, Dr. Syaridan ada ya. Okey, saya nak menjemput pengarah Jabatan Sains Matematik untuk memberi sepatah dua kata lah sebagai penutup kita pada hari ini. Alright. Boleh Doktor? Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Sementara tu mungkin Dr. Faisal boleh stop sharing. Okey. Terima kasih. Kenapa nak muka saya keluar ke? Banyak tu muka keluar. Alright. Okey, dah keluar dah muka I. Nampak. Keluar dah. Oh. I tak nampak lah muka I sendiri kat mana bercakap tak nampak muka sendiri, tak macam mana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Google Meet macam tu. Kelemahan Google Meet macam tu. Google Meet. Okey, dia tak sama dengan Webex, Zoom dan yang lain. Tu kelemahan. Tak apa, ada video kan tadi tengok muka I. So sekarang I tahulah muka I macam mana. Okey, sebenarnya nak video tadi tapi oleh kerana ada masa I boleh mengikuti. I sebenarnya alhamdulillah lah ya, I boleh mengikut program ini untuk sesi yang pertama dan juga sesi yang terakhir. Ya, sebab di antara sesi itu sebab sekarang ni tempoh di mana free weeks ni dibuat di jabatan kita ni serentak dengan mesyuarat markah. Ya, jadi tak boleh nak follow semua. Anyway, alhamdulillah ya, makna berakhirnya kita punya free week JSM ya. Dan saya mengucapkan syabaslah kepada tim Free JSM yang diketuai oleh PM Dr. Norma Alias yang merupakan juga pengurusi untuk Free Faculty Science ya. Dan selama 4 hari tak salah saya 4 hari ke? 4 hari kan? 4 hari melibatkan daripada 10 speakers ya. 10 ya? 4 hari 8 lah. 8 ya. Okey. Dan juga moderators. Jadi alhamdulillah syabas kepada semua. Dan banyak saya walaupun tak follow semua tapi saya curi-curilah masuk ya untuk mendengar sebanyak bagaimana caranya kita mengimplementkan cara pengajaran secara online ni dengan lebih berkesan ya. Sebab InsyaAllah lah ya pengajaran secara online ni nampak gayanya macam akan berterusan hinggalah pada SEM seterusnya ya. Dan daripada sharing yang diberikan oleh speaker kita iaitu Dr. Norma Alias sendiri, ya, Prof. Tahir, kemudian kita ada Dr. Han Siping, kita ada Dr. Fuada, kita ada Dr. Yik, ya. Kita ada Dr. Syaizrawati, Wan Rohaizat dan juga yang terakhir baru ni ya, kita punya staf muda Dr. Mak Faisal Basir. Terima kasihlah ke atas kesudian ya berkongsi idea dan juga cara-cara yang terbaik ya yang telah diimplementkan oleh mereka untuk kita sama-sama kalau boleh diguna pakailah untuk menambahkan lagi bagaimana caranya atau memotivasikan kita bagaimana cara untuk kita memberikan yang terbaik. Sebab saya sendiri pun memang tak baguslah mengajar secara online dan even sebenarnya banyaklah gadget-gadget dan juga machine teaching yang diaplikasikan oleh speaker tu saya tak pernah guna pun ya. Yalah maklumlah dah masuk golongan-golongan 5 series ni jadi begitulah ya. Okay, anyway saya sebagai pengarah mengucapkan syabas sekali lagi kepada semua yang terlibat dan tidak juga lupa kepada partisipan yang setia mengikuti setiap kali sesi slot yang diadakan. Tahniah ya kepada semua dan alhamdulillah kita walaupun miss video slot-slot sesi yang secara live ni, video boleh juga kita follow di dalam web free ya.
saja macam saya pun sebenarnya nanti insyaAllah berminat jugalah nak tengok video-video yang telah diberikan kepada, yang telah di sharing oleh staff sebagai speaker dan akan dimuat naik ke dalam web free, dan insyaAllah saya pun akan follow dekat situ kerana banyak yang saya tak dapat follow. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua, ucapkan syabas, dan itulah saja ya ucapan penutup saya. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor atas ucapan. Okay, so samalah saya sebagai penutup hari ini nak ucapkan tahniahlah kepada pengarah untuk free ni, Dr. Norma Alias kan, dan juga tim-tim lah semua, kepada speaker semua. Alright. Jadi jangan lupa ya untuk attendance dekat chat. Okay, jangan lupa isi attendance. Jadi mungkin kita boleh tutup lah majlis kita. Kan? Terima kasih semua. Bergambar tak? Oh, okey, maaf. Okey, jangan lupa kita ambil bergambar dulu. Semua boleh buka kamera lah. Sekejap ya. Saya nak ni. Malah nak pakai tudung lah Dr. Nurul. Okey, buka kamera. Sekejap saya stop. Okey, nampak. Macam mana Saya kena tukar layout sekejap ya. Sebab dia Google Meet dia lain sikit kan. Saya kena tukar. Okay, tie. Sekejap ya, saya ambil gambar. Okay, 1, 2, 3. Banyak ni, sekejap. Wah, Dr. Fauzi siap bertopi ya. Prof Tahir. Wah. Sorry saya pakai t-shirt je. Prof Tahir tiba-tiba. Hai. Kenapa dia keluar? Google Meet dia Dr. Norma dia boleh keluar 6 saja, 9 je. Dia tak boleh back. Boleh pilih layout Nurul, boleh grid banyak. Okey, sekejap saya drag ada nak panas tu. sebab layout saya dah pilih. Aku tak ada video, gambar je. Alright. Dr. Syaridan boleh tekan dekat muka sendiri tu untuk masukkan dalam grid. Nak tekan muka sendiri. Dekat sebelah kanan tu kan, dekat sebelah kanan atas tu ada muka kita kan. Lepas tu boleh masuk, nampak kita dalam grid lah. Tak apa, jangan. Okay, so far saya dah tukar layout dah. Dia maksimum je kan, dia ada jumlah dia kan. Okay, sekejap 1, 2. Sekejap. 1, 2, 3. Okay. Okay, saya rasa semua dah, sebab dia semua dah masuk ni. Dia tak boleh 1, 2, 3, 4, 5. Okay, rasa semua dah masuk. Kena explore tu dah. Sebab free penting ya. Banyak benda kita boleh explore. Sebab saya dah tukar layout paling maksimum 49 partisipan. Okay, itu dah lebih tu. Kita ada 18, so 5 campur. Okay, semua dah termasuk dah. Program free ni ada lagi ke akan datang? InsyaAllah. Ada. Even jabatan lain pun belum buat lagi rasa Dr. Norma ya. So akan ada juga, kita boleh join. Kita kena bincang dengan pengarah sebab untuk memenuhi TSDCP, staff kena bercakap at least 15 minit. Yes. Bergantunglah kepada SGL masing-masing mengatur. Betul. Akan ada kan Dr. Norma kan? Ada sebulan sekali dah letak tarikh. Boleh kontak SGL masing-masing 15 minit saja, jangan bimbang. Ini yang pasti 1 jam, yang expert 1 jam. Sebulan sekali? Sebulan sekali untuk 3 jam. Jadi sesi per hari? Ya. Kalau tidak nanti nak siapa dekat borang TSDCP? Betul. Dah ke Nurul? Dah, nak freestyle kan satu Okay. Freestyle. Satu balik. Kalau tadi daripada tadi dah freestyle. Dr. Syari boleh buka kamera. Yang lain-lain tak bersedia kan? Dr. Ong, Dr. Fahana, Dr. Farida, Dr. Syarafina, Dr. Ami, Dr. Rasmi, Dr. Kali. Dr. Farida tak nak. Okay, 1, 2, 3. Okay, one more. Cukup lah satu. Sebab sama je. Alright. Alright, terima kasih semua. Jumpa lagi ya, prof-prof semua. Terima kasih join. Yang lain, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.